Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dapat berjumpa semula di dalam rumah Allah Masjid Negeri pada malam ini selepas 3 bulan lebih kurang kuliah ditangguhkan di seluruh masjid dan surau di Malaysia secara umumnya dan juga di negeri kita. Jadi ini malam yang pertama kita dapat sambung semula kuliah kita. Kitab Al-Ahadith Al-Muntaqabah ataupun hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung muka surat, kita sambung bab solah berjemaah. Kita sambung bab solah berjemaah, iaitu muka surat hadis yang 125 tu. Bab solah berjemaah, hadis nombor 125, muka 125 belum. 125 tu baru nak baca. Yang sebelum 124 dah baca dah. Muka surat 172. Kalau yang pakai kitab macam saya tu, muka surat 172. Okey, hadis nombor 125. Kita masih lagi baca berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan Jumaat. Hadis dalam bab solah iaitu solat Jumaat. Tapi dalam kitab ni dihimpunkan dalam bab solat berjemaah. Kerana solat Jumaat juga termasuk dalam solah yang dilakukan berjemaah. Okey, baik. Hadis yang nombor 125 tu okey. An Yazid bin Abi Maryam rahimahullahu taala qala lahiqani Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' wa ana mashin ila al-jumu'ah faqala abshir fa inna khutaka hadhihi fi sabilillah sami'tu Aba Absin radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ighbarrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar rawahu Tirmidzi wa qala hadza hadithun hasanun sahihun gharibun. Hadrat Yazid bin Abi Maryam, Yazid bin Abu Maryam rahimahullahu taala berkata bahawa Hadrat Abayah bin Rifa'ah bin Rafi'. Hadrat Abayah bin Rifa'ah bin Rafi'. Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' ini beliau ni tabi'i. Beliau ni tabi'i, ayah beliau ni sahabat. Dan juga beliau berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain. Ayah beliau ni Rifa'ah bin Rafi' itu sahabat, tapi beliau tabi'i. Abayah bin Rifa'ah bin Rafi'. Okey, beliau berkata bahawa Hadrat Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' rahimahullah telah bertemu dengan saya semasa saya sedang berjalan untuk menunaikan solat Jumaat. Dalam perjalanan pergi solat Jumaat, jalan kaki lah. Beliau pergi jalan kaki. Beliau berkata, bergembiralah. Beliau ni maksudnya Abayah tu. Beliau ni ialah Abayah tu lah kan. Beliau berkata, bergembiralah. Sesungguhnya langkah-langkah kamu ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya telah mendengar Sayyidina Abu Abs Sayyidina Abu Abs radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang kedua-dua kakinya terkena debu di jalan Allah Ta'ala, maka kedua-dua kaki itu diharamkan daripada api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kisah ni, yang cerita kisah ni Yazid bin Abu Maryam. Yazid bin Abu Maryam. Dia ni tabi'i. Beliau kata sekali beliau pergi sembahyang Jumaat. Dalam sembahyang Jumaat, dalam perjalanan jalan kaki, terserempak dengan tabi'i ni. Tabi'i ni nama Abayah bin Rifa'ah bin Rafi'. Jadi bila terserempak dengan beliau dan beliau pun tahu bahawa beliau ni dalam perjalanan pergi sembahyang Jumaat, maka beliau berkata, abshir, bergembiralah engkau kerana langkah-langkah engkau ni, perjalanan engkau ini
dikira berada di jalan Allah Ta'ala. Maknanya dikira fi sabilillah. Engkau berjalan nak pergi ke masjid sembahyang Jumaat ni, langkah-langkah engkau ini dikira fi sabilillah, berada pada jalan Allah Ta'ala. Maka bila beliau cakap macam tu, beliau berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abayah bila cakap macam tu, beliau pun bagi dalil daripada hadis Nabi. Beliau kata apa? Beliau kata, aku pernah dengar sahabat Nabi Sayyidina Abu Abs radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa baginda bersabda? Manighbarrat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar. Siapa yang kedua kakinya terkena debu jalan Allah Taala, maka kedua-dua kakinya itu diharamkan daripada api neraka. Kedua-dua kaki ni itu diharamkan daripada api neraka. Masya Allah. Ini kelebihan makna pergi solat Jumaat. Daripada hadis ni ada tiga perkara yang nak disampaikan. Daripada hadis ni ada tiga perkara yang nak disampaikan. Yang pertama yang nak disampaikan ialah maknanya fadilat yang begitu besar pergi solat Jumaat. Itu yang pertama lah yang mana begitu jelas daripada hadis ini. Perkara yang kedua, maknanya yang pertama tu, satu orang yang pergi solat Jumaat, maka kaki dia dalam perjalanan tu kalau terkena debu, angin dan seumpamanya, maka kaki ni itu diharamkan daripada api neraka. Maka walaupun sebut kaki, dia ada di dalam kaedah balaghah. Dalam balaghah kadang-kadang dipanggil itlaqul juz' wa iradatul kull. Sebut sebahagian tapi yang dimaksudkan semua. Sebut sebahagian tapi yang dimaksudkan ialah semua. Dalam hadis ni sebut kaki sebab kerana kaki itu yang berjalan. Tetapi kalau kaki tak masuk neraka, maka badan pun tak masuk neraka. Takkan kaki tak masuk neraka, badan masuk neraka. Maknanya nak bagi tahu bahawa walaupun dalam hadis ni sebut kaki, tetapi yang dimaksudkan ialah kesemua badan dia, jasad dia tak masuk neraka. Tapi kenapa sebut kaki? Sebab kerana orang tu berjalan. Jadi kerana itu sebut kaki. Jadi dipanggil istilah dalam balaghah dipanggil itlaqul juz' wa iradatul kull. Disebutkan sebahagian tapi yang dikendaki ialah kesemua. Jasad dia sudah api neraka. Inilah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang nak disampaikan di dalam hadis ni iaitu itu tadi yang pertama. Yang kedua dalam hadis ni ialah kita nak sampaikan istinbat. Istinbat ni maksudnya iaitu bagaimana kefahaman fi sabilillah itu dikeluarkan. Istinbat maksudnya kita menggali pendalilan fi sabilillah itu, dikeluarkan dalil berjalan kaki pergi ke solat Jumaat itu pun fisabilillah. Itu pun adalah termasuk di dalam fisabilillah. Maknanya satu, kita biasa faham fisabilillah. Biasanya kadang kita kata fisabilillah ni orang yang pergi perang. Orang yang pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala, qital, ataupun pergi berdakwah dan seumpamanya, kita biasa faham itu fisabilillah. Berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam hadis ni disebutkan orang yang pergi sembahyang Jumaat pun dikira fisabilillah. Bermakna apa dia? Fisabilillah ini ialah satu lafaz yang mana umum, yang mana banyak perkara boleh masuk dalam fisabilillah. Kesimpulan dia, para ulama sebutkan apa yang dimaksudkan dengan fisabilillah. Apa-apa amalan yang mana amalan itu dilakukan dia dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah, menegakkan syiar Allah Ta'ala, maka amalan itu kesemuanya termasuk dalam fisabilillah. Mana amalan yang dilakukan dia menegakkan agama Allah Ta'ala, maka itu termasuk dalam syiar, itu termasuk di dalam fisabilillah. Ia tergolong di dalam fisabilillah. Maka termasuklah dalam dia jihad. Orang pergi jihad, perang macam zaman dulu, itu tegakkan agama Allah fisabilillah. Orang yang mana pergi berdakwah
termasuk fi sabilillah. Lagi apa lagi? Dalam hadis juga dia bagi tahu orang yang bina masjid fi sabilillah, sebab kerana masjid bila orang datang solat berjemaah itu juga syiar agama Allah, fi sabilillah. Dalam hadis lain juga disebutkan orang yang keluar pergi belajar ilmu agama juga termasuk fi sabilillah. Orang yang pergi belajar ilmu agama, macam tadi tuan-tuan datang daripada rumah keluar dengan niat untuk pergi belajar ilmu agama, fi sabilillah. Jadi ini semua amalan ini, apa-apa amalan yang dilakukan dengan tujuan menegakkan agama Allah Ta'ala, sama ada berjihad ke, berperang ke apa ke dan lain-lain, pergi solat berjemaah ke, maka ia termasuk di dalam fi sabilillah. Maka dalam hadis ni, solat Jumaat juga termasuk dalam syiar agama Allah Ta'ala. Solat Jumaat ni kan syiar kan, bila orang solat Jumaat maka tertegaknya syiar. Satu orang bila pergi solat Jumaat, maka dia menegakkan syiar agama Allah Ta'ala, maka ia juga termasuk di dalam fi sabilillah. Sebab itu kan dalam hadis juga disebutkan, kalau orang belanjakan harta nak buat satu perkara yang berkaitan dengan agama, buat masjid, buat madrasah, ataupun buat tempat pengajian agama, maka itu juga dipanggil infak fi sabilillah. Kesemua itu termasuk di dalam fi sabilillah. Ada rumah lampu menyala kereta 5103 MyV. 5103 MyV. Ada jemaah yang kereta lampu dia menyala, NCF 5103 MyV, NCF 5103, padam dengan lampu nanti. Baik, kita sambung. Jadi itu yang kedua. Itu ialah perkara yang kedua, iaitu maknanya diistimbatkan, istimbat maksudnya dikeluarkan kefahaman bahawa orang yang pergi solat Jumaat juga langkahnya itu ialah dikira berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang ketiga, sabit daripada hadis ni, makna kalau kita pergi solat Jumaat, afdalnya pergi jalan kaki. Tapi kalau mampu, kalau tak mampu maka kita boleh pergi naik kereta, kenderaan, tak ada masalah. So dalam riwayat ni sebutkan siapa yang kaki dia terkena kaki dia terkena debu, maka di sini sabit bahawa afdaliyah makna keutamaan pergi solat jalan kaki. Kadang-kadang mungkin kita sukar nak pergi selalu jalan kaki, tapi kadang-kadang perkara ini mungkin boleh diamalkan. Kadang pergi jalan kaki, lagi-lagi kalau orang tu rumah dia memang dekat dengan masjid ataupun surau Jumaat ke, kalau dibuat Jumaat, maka boleh pergi jalan kaki. Mungkin tak dapat tiap-tiap hari solat jemaah, paling kurang solat Jumaat pergi jalan kaki. Sekali-sekala pergi kita amalkan kalau mampu. Kalau tak mampu maka tidak ada masalah kan. Pergilah naik kenderaan pun pahalanya dapat, tetapi yang pastinya pahalanya itu ialah makna tak sama lah, secara umumnya tak sama dengan orang pergi jalan kaki. Macam mana pun pahala dah dapat. Baik, itu tiga perkara yang dia sampaikan berkenaan dengan hadis ni. Okay, baik. An Aus bin Aus Al-Thaqafi, dia sebenarnya kadang-kadang nak cerita ni, kadang mampu tu memang mampu sebenarnya kan. Kadang kalau kita pergi Mekah, Madinah, tak payah pergi, mungkin Madinah tu kurang sikit lah, tapi kalau pergi Mekah, kerana jarak dari hotel nak pergi masuk Masjidil Haram tu jauh, tapi waktu tu bila sampai semangat pun ada, lagi tengok suasana dan jarang datang, maka waktu tu yang biasa tak boleh jalan tu jadi boleh jalan. Bahkan kerana tiap-tiap waktu pergi semayang kan. Tapi kalau dah lama sangat duduk Mekah, dia jadi macam orang kata dia jadi dah jadi biasa. Kalau tengok orang yang pergi sesekala pergi umrah tu, setiap waktu dia sanggup pergi jalan dari hotel, pergi semayang 10 hari, katalah 7-8 hari berada di Mekah, sanggup jalan kaki pergi. Kadang-kadang kalau ikut hotel itu jauh betul, kadang-kadang mungkin 500-600 km, 600 meter nak masuk ke dalam, tapi boleh sebab semangat ada, tengok suasana. Tapi kalau pergi rumah dia, bila dia balik rumah kan, pada kadang-kadang mungkin dia punya surau tu depan tu sampai kat situ je, tapi naik motor tak, keadaan dia bertukar. Dia kadang bergantung kerana semangat, dan kadang bukan tak mampu, tapi kadang dia perlukan pada semangat, dan juga kadang satu lagi juga dorongan kerana keadaan sekeliling. Okay, baik, jadi boleh diusahakan. Imam Nawawi rahimahullah dia sebutkan juga dalam kitab Riyadhus Salihin bahawa satu orang kalau pergi berjalan satu tempat yang baik, melakukan ibadah Jumaat dan seumpamanya, termasuk juga semayang raya. Hadis tu pasal semayang raya, iaitu kalau satu orang tu pergi, maka sunat pergi jalan lain, balik jalan lain. Ini satu sunat yang lain, sunnah.
Dia sabit daripada hadis Nabi SAW pergi sembahyang raya. Nabi pergi jalan lain, balik jalan lain. Para ulama sebutkan di antara dia punya hikmah dia ialah memperbanyakkan tempat ibadat. Memperbanyakkan tempat ibadat. Maksudnya supaya di akhirat nanti jalan yang kita lalu tu semua di akhirat nanti akan jadi saksi bahawa kita pernah pergi jalan atas dia untuk nak pergi solat Jumaat ataupun solat jemaah. Ini kalau mampu. Kalau tak mampu, tidak ada masalah. Kadang-kadang ada orang satu jalan je nak pergi, kan? Satu jalan je nak pergi, maka boleh boleh ikut jalan yang sama. Kalau datang masjid negeri sebagai contohnya, katalah datang masjid negeri, maknanya dia datang lalu ikut keluar pintu tu, lalu jalan depan tu. Kalau keluar, maknanya keluar ikut pintu belakang ni. Kalau buka lah, saya tak pasti buka tak. Boleh lalu sini, kan? Ni saya bagi tahu ni, kadang mungkin kita kata, susah sangat ke? Tapi kalau orang ambil berat dengan sunnah, kerana ini pun dia ambil berat. Kerana kalau ada orang dia belajar dan dia ambil berat dengan sunnah, kerana mungkin ini pun dia ambil berat. Kerana apa? Kerana kekasihnya Nabi SAW melakukan demikian. Jadi ini dia ambil berat, kan? Okey, baik. An Ausi bin Ausin Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala thumma bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, rawahu Abu Daud. Masya-Allah. Daripada Sayyidina Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata, bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik, sesiapa yang mandi dengan sempurna pada hari Jumaat, sesiapa yang mandi dengan sempurna pada hari Jumaat, pergi ke masjid awal-awal lagi, dengan berjalan kaki, tidak menunggang kenderaan, dan dia duduk hampir dengan imam, dan dia mendengar khutbah dengan penuh perhatian, serta tidak bercakap sia-sia, maka bagi setiap langkahnya dia mendapat ganjaran amalan setahun berpuasa dan berdiri beribadat malam. Pahala setahun puasa dan sepanjang malam selama setahun tu beribadat, maknanya tahajud sepanjang malam selama setahun. Hadis riwayat Abu Daud dari segi ganjaran. Okay, kita ulang balik hadis ni. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi dengan sempurna pada hari Jumaat. Ini terjemahan kepada man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala. Penterjemah ni terjemahkan dengan sesiapa yang mandi dengan sempurna pada hari Jumaat. Semayang Jumaat sunat mandi. Pergi semayang Jumaat disunatkan mandi. Bilakah waktu masuknya mandi Jumaat? Maksudnya bila dah boleh mandi Jumaat? Dah mula masuk sunat mandi Jumaat ialah lepas masuknya subuh. Bila dah masuk subuh, maka dah bermula masuk waktu untuk mandi Jumaat. Masuk subuh. Tapi afdal mandi Jumaat bila nak pergi tu. Memanglah lepas subuh tu dah boleh mandi dah. Kalau orang tu nak mandi Jumaat, maksudnya dah masuk waktu subuh, dia nak mandi Jumaat dah boleh dah. Niat mandi Jumaat. Okay, baik. Jadi tapi afdal mandi tu bila nak pergi. Sebab kalau dia mandi awal, dia pergi lambat, kadang-kadang dah berpeluh semula. Jadi afdal nak pergi tu time nak mandi tu ialah ketika waktu nak pergi. Okey. Dia beza dengan mandi raya. Kalau mandi raya, mandi sunat hari raya, sama ada Idul Fitri atau Idul Adha, ialah masuk bila dah separuh malam akhir. Kalau mandi sunat hari raya, katalah dah separuh malam, dah masuk separuh malam yang kedua. Separuh malam tu kalau bagi dua, separuh malam yang akhir bila masuk, maka dah masuk waktu mandi raya. Sebab tu kalau mandi sunat hari raya sebelum subuh dah boleh buat. Dari segi sunat dia. Kan? Tapi kalau mandi Jumaat, nak dapatkan fadilat sunat mandi Jumaat, ialah mesti kena lepas subuh. Kalau sebelum subuh tak jadi. Sebelum subuh ni maksudnya sebelum masuk waktu subuh, kan?
Katalah sebagai contoh, satu orang tu lepas azan subuh dia pun mandi Jumaat. Sebelum sembahyang subuh, boleh lagi. Sebab dia masuk subuh tu. Masuk subuh. Tapi afdalnya ialah nak pergi mandi Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat baru mandi. Baru mandi. Mandi sunat Jumaat ni ialah sunat lah, kan? Sunat. Dan dia disunatkan kepada siapa yang sunat mandi ni? Bagi orang yang nak pergi Jumaat. Kalau orang yang tak pergi Jumaat, maka tak disunatkan mandi. Nak mandi boleh je, cuma tak disunatkan. Kan? Tak disunatkan. Pertanyaan ni timbul baru ni. Macam baru ni, masjid ditutup. Jadi tak ada solat Jumaat. Jadi orang solat Zuhur. Jadi ada tak mandi Jumaat? Tak adalah mandi Jumaat. Mandi Jumaat tak adalah. Yang ada mandi biasa je lah, kan? Tapi tak ada mandi Jumaat. Tak disunatkan mandi Jumaat. Sebab kan dia tak buat Jumaat. Kan kalau dia buat Jumaat tu cerita lain, tapi tak buat Jumaat. Jadi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, maka dia disunatkan mandi Jumaat. Disunatkan mandi Jumaat. Kan? Jadi kalau tak mandi Jumaat pun sembahyang sah, kan? Cara kaifiat mandi Jumaat sama macam mandi wajib. Cuma dia sunat. Cuma sunat, maknanya basuh kepala lu atas, kemudian kanan, kiri. Okey, baik. Jadi sesiapa yang mandi sempurna pada hari Jumaat, pergi ke masjid awal-awal lagi dengan berjalan kaki, tidak menunggang kenderaan. Di sini cerita pasal Jumaat ni. Kemudian pergi awal lagi pergi ke masjid. Jadi untuk solat Jumaat disunatkan pergi awal. Maka lagi awal lagi bagus. Tapi janganlah awal sangat sampai sebelum subuh. Sebelum subuh tak adalah nak mandi Jumaat bila. Maksudnya bermula daripada lepas subuh, sembahyang subuh tu, pada selesai sembahyang subuh, sampailah ke waktu Jumaat. Maka lagi awal lagi afdal. Jadi maksudnya pergi Jumaat tu, bermula mandi Jumaat dan pergi Jumaat ialah lagi afdal dari segi keutamaannya, iaitu dia bermula daripada selepas sembahyang subuh sampailah kepada waktu Jumaat. Maka lagi awal lagi bagus. Lagi awal lagi bagus. Ini dari segi afdalnya. Tapi kadang-kadang kita tak mampu, kan? Kita tak mampu, kadang-kadang lagi orang kerja. Tapi maknanya kalau lagi awal, maka lagilah bagus. Sebab itu ada hadis kan yang sebutkan pembahagian waktu tu, yang mana kalau siapa pergi awal macam sembelih unta, kemudian macam sembelih lembu, sembelih kambing, akhir sekali dapat telur ayam je. Tapi dapat lagi lah, kan? Kan dalam hadis kan kita ada baca sebelum ni, hadis tu kita ada pernah baca hadis tersebut. Tapi nak bagi tahu ni, maka lagi awal lagi bagus. Okey. Sampailah kepada waktu Jumaat. Dan berakhirnya kira malaikat akan tutup buku tulis pahala pergi awal tu bila dah imam naik mimbar. Bila imam naik mimbar, sebelum dia dah azan kedua, kalau kita sebelum azan kedua, bila imam bagi naik mimbar, waktu tu siapa datang? Maka waktu tu dah ditutup buku. Bukanlah tak ada pahala langsung, tapi pahala yang pergi awal tu tak dapat dah. Okay, sebab last telur. Mana kalau paling kurang nak dapat telur ayam pun paling kurang sebelum tu. Sebelum imam naik mimbar tu last. Itu orang kata akhir darjat. Kan saya tak tahulah, tapi kalau saya pun selalu dapat telur juga, kan. Tuan-tuan saya tak tahu, mudah-mudahan ni. Alam, mudah-mudahlah, kan. Kita baca hadis ni, mudah-mudahan kita dapat beramal, kan. Semoga Allah bagi kita kekuatan untuk amal. Baik. Sebab itu masa saya belajar hadis ni, saya baca kitab fiqh tapi disentuh pasal hadis ni. Ustaz saya ada sebut di Yaman, ialah di sana kalau kawasan kampung banyak menjadi amalan orang-orang awam. Bukan orang ulama ni, orang awam sini. Di kawasan kampung di sana, mereka pergi Jumaat daripada subuh lagi. Macam mana? Maksudnya selepas subuh, mereka terus mandi Jumaat lepas masuk subuh, dah mandi Jumaat. Lepas tu terus pergi sembahyang subuh. Daripada lepas sembahyang subuh, sampailah ke Jumaat tak balik. Duduk masjid. Buatlah ibadat. Dia bukan duduk masjid isap rokok, tak. Dia tak duduk masjid, dia pergi sembang ke, isap rokok ke, apa ke benda ke, maksudnya pergi berlepak lah maksudnya. Tak, dia tak buat yang tu. Tapi duduk masjid buat amal. Baca zikir, selawat, surah kahfi, buatlah apa amalan dalam masjid. Sampailah Jumaat, lepas Jumaat berbalik. Ini sampai sekarang amalan ini dilakukan. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita pergi ke kawasan Mekah, Madinah pun, kalau kita pergi, kita kan dapati orang masih ada lagi. Bahkan tapi kalau di Yaman tu kampung-kampung membuat. Di India, Pakistan juga ada. Kadang-kadang kita lihat perkara tersebut. Ini nak ceritanya, maknanya ada orang yang berat melakukan amalan sedemikian. Okey, baik, sambung.
Tapi paling kurang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala. Okey, paling kurang orang kata nak datang Jumaat tu kalau boleh usahakan paling lambat bila? Bukan kita nak usaha paling lambat, tapi kalau katalah paling tak mampu pun bila kita nak masuk sembahyang Jumaat. Kan? Walaupun sah tu memang sah je. Tapi kita nak cerita paling kurang bila? Iaitu sebelum daripada imam naik mimbar. Maknanya paling kurang bila imam azan, Bilal azan yang pertama. Selepas azan pertama orang sembahyang sunat, betul tak? Biasanya kan macam tu kan. Dan lepas tu imam naik mimbar. Lepas tu azan yang kedua. Jadi azan yang kedua itulah dikira yang mana untuk kita sebelum tu kita datang. Sebelum imam naik mimbar. Sebelum naik mimbar, iaitu sebelum daripada muazzin melaungkan azan yang kedua, iaitu pada hari Jumaat. Okey, baik. Jadi dia pergi ke masjid awal-awal lagi dengan berjalan kaki, tak menunggang kenderaan. Dalam hadis disebut jelas, pergi Jumaat jalan kaki, pergi awal-awal, dan pergi juga jalan kaki tak menunggang kenderaan. Dalam hadis disebutkan jelas, wa masya walam yarkab. Kalau tuan-tuan tengok, wa masya tu makna jalan, walam yarkab tak tunggang kenderaan. Maknanya tu saya sebutkan tadi di atas, bahawa pergi solat Jumaat memang dituntut, walaupun tak wajib, tetapi memang digalakkan pergi jalan kaki. Sebab itulah kalau kita tak mampu pergi tiap-tiap kali solat jemaah 5 waktu jalan kaki, paling kurang usahakanlah Jumaat. Okey, baik, sambung. Ini kalau mampulah kan, atau kalau rumah tak terlalu jauh ke. Dan dia duduk hampir dengan imam. Tak bila itu. Tadi pertama mandi, pergi awal, jalan kaki, dan dia duduk hampir dengan imam. Satu saya nak sentuh pasal jalan kaki ni. Kerana jalan kaki ni mungkin ada orang, kerana mungkin rumah dia jauh betul. Macam mana dia nak dapatkan fadilat ni? Mudah-mudahanlah dapat fadilat. Cara dia mungkin dia parking kereta jauh sikit. Mungkin rumah dia jauh betul. Dia datang memang naik kereta. Sebab kalau dia datang jalan kaki memang confirm Jumaat pun habis. Terlepas semua. Maka dia datang jalan kaki. Dia datang naik kereta. Jadi mungkin dia parking jauh sikit untuk nak dapatkan fadilat tu, supaya ada jalan kaki tu. Mungkin dia parking jauh sikit ke, lepas tu dia jalan. Kan? Tapi yang penting jangan parking kat roundabout tu. Kalau itu orang nak lalu. Kan? Melampau betul tu. Okey. Jadi jalan kaki, datang solat Jumaat. Nak dapatkan fadilat jalan kaki. Okey, sambung. Okey, kemudian dia duduk hampir dengan imam. Ni antara sunat, duduk hampir dengan imam. Maknanya semakin dekat dengan imam semakin afdal. Maksudnya ialah kerana ada orang dia datang, dia suka duduk belakang. Dia kata tak apa, dia tahu orang lain duduk depan lah kan. Dia terbiar orang lain duduk depan. Tak, sebenarnya bila kita datang sunat ke depan dulu. Sunat ke depan. Jangan duduk belakang. Kalau ada lagi depan lagi afdal. Tetapi dengan syarat tidak menyakiti orang. Sebab dalam hadis tadi disebutkan bahawa Nabi melarang daripada melangkah bahu. Langkah bahu ni maksudnya tempat depan dah penuh. Dia tolak orang untuk nak pergi depan. Tu dalam hadis ada larangan. Itu dalam hadis lain, tapi juga bab Jumaat. Nabi SAW melarang. Tapi kalaulah memang depan tu ada kosong, maka dibenarkan dia pergi walaupun dia datang lambat, dia boleh ke depan. Kalau sekiranya depan ada kosong, dia boleh datang ke depan. Dan lagi dekat dengan imam, maksudnya daripada tempat imam, maka lagilah bab afdal. Okey, sambung. Dia duduk hampir dengan imam dan dia mendengar khutbah dengan penuh perhatian. Mana bila khatib sedang menyampaikan khutbah, dia dengar dengan ambil perhatian. Okey. Serta dia tidak bercakap sia-sia. Maknanya sebelum daripada waktu dia sampailah solat Jumaat, dia tak ada cakap sia-sia. Bahkan juga pada waktu khutbah Jumaat. Sebelum tu pun dan juga waktu khutbah. Maknanya yang tak cakap sia-sia itu sejak sampailah selesai solat Jumaat. Tak bercakap sia-sia. Bercakap sia-sia ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bukanlah makna dia cakap sia-sia ni satu orang cerita perkara yang buruk. Itu memang confirm sia-sia bahkan haram. Termasuk dalam cakap sia-sia macam contoh sambil duduk. Kan dia kata ni masa dia sampai 12.30. Sepatutnya waktu tu dia boleh baca Al-Kahfi dan lain-lain, amalan yang lain dia boleh lakukan, tapi duduk sembang orang sebelah.
Kan sembang dengan orang sebelah. Maka itu juga termasuk cakap sia-sia. Sembang kan, okey ke kan? Macam mana, sihat ke kan? Itu berapa kali pergi kan? Swab test berapa kali? Tanya. Sempat tanya kan? Positif tak? Kan orang tu kata positif, lari terus. Kan ada orang sebelah tu. Okey, baik. Jadi itu termasuk dalam percakapan yang sia-sia. Okey. Maka kalau siapa yang buat tu, siapa yang mandi sempurna, kemudian pergi masjid awal-awal, tak tunggang jalan kaki, duduk hampir dengan imam dan dengar khutbah dengan penuh perhatian, tak cakap sia-sia. Bila buat 5 perkara tu, maka bagi setiap langkahnya dia mendapat ganjaran amalan setahun berpuasa dan berdiri ibadat malam. Allahu Akbar. Makna ganjaran yang begitu besar. Makna siang puasa dapat amalan setahun. Amalan yang dia dapat tu, pahala dia setahun. Setahun tu buat apa? Setahun tu siang puasa, malam pula sepanjang malam beribadat. Makna melakukan tahajud, amalan qiyamul lail. Okey, sambung. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghassala wa ghtasala wa ghada wa batakara wa dana faqtaraba wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khatwatin yaqtuha ajru qiyami sanatin wa siyamiha. Ini lebih kurang sama macam hadis tadi. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi dengan sempurna dan keluar awal pagi serta dia duduk hampir dengan imam dan dia mendengar khutbah dengan penuh tumpuan serta tidak bercakap apa-apa, maka dia mendapat ganjaran bagi setiap langkahnya ke masjid, pahala bertahajud dan berpuasa selama setahun. Macam tadi juga hadis tadi. Cuma hadis tadi yang pertama tadi riwayat Imam Abu Daud, yang ini pula ialah riwayat Ahmad. Ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Hadis lebih kurang sama. Okey, sedikit saya nak sentuh sikit. Tapi ini tak apalah sentuh pun. Okey, tuan-tuan tengok kat hadis tu. Tengok kat hadis tu, permulaan hadis tu, man ghassala wa ghtasala. Nampak kan? Permulaan hadis tu, man ghassala wa ghtasala. Tengok hadis atas semua sama. Permulaan hadis iaitu man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala. Nampak kan? Man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala. Itu hadis yang 126. Hadis yang bawah 127 pun sama. Man ghassala wa ghtasala. Kalau dalam kitab ni, penterjemah kitab ni, beliau terjemahkan dengan siapa yang mandi betul-betul, mandi dengan sempurna, dengan kaifiat yang sempurna. Baik. Mandi kaifiat sempurna tu maksudnya cara dia mandi tu macam mandi wajib. Kan, cuma mandi wajib tu wajib, tapi ini sunat. Tapi ada terjemahan lain. Saya nak sentuh kat sini terjemahan lain. Man ghassala, kan ada dua lafaz tu, satu ghassala, satu irtasala, waqtasala. Ghassala terjemah dia ialah sesiapa yang, ini terjemahan lain, sesiapa yang menyebabkan orang lain mandi. Ghassala terjemah dia sesiapa yang menyebabkan orang lain mandi. Waqtasala mandi betul-betul. Irtasala terjemah dia mandi betul-betul. Ini terjemahan yang lain. Maknanya kalau kita pisahkan, siapa yang menyebabkan orang lain mandi, waqtasala, dan dia sendiri mandi betul-betul. Aku nak sambunglah hadis tadi tu seterusnya. Okay, kalau ikut terjemahan hadis ni, macam saya beritahu yang terjemahan yang saya beritahu, siapa yang menyebabkan orang lain mandi dan dia mandi, inilah dalil dalil bersama dengan isteri hari Jumaat. Faham ke? Ni kat sini semua cepat faham. Kan biasa kan dalam kitab ada disebutkan bahawa antara waktu yang disunatkan bersama dengan isteri ialah malam Jumaat. Orang tanya dalil mana dalil? Ni dalil dia. Ni dah dalil dia. Dia menyebabkan orang lain mandi dan dia mandi. Dia mandi tu jelaslah, dan dia menyebabkan orang lain mandi. Ghassala maknanya dia menyebabkan orang lain mandi. Siapa yang dia menyebabkan orang lain mandi? Isteri dia lah. Kan? Menyebabkan orang lain mandi is isteri. Maka itu ada kan. Okay, jadi malam ni baru malam Isnin. Jadi sabar-sabar sikit. Okey. Jadi man ghassala, dia menyebabkan orang lain mandi
dan dia mandi. Jadi ada ulama yang mereka berdalilkan dengan hadis ni kepada kesunahan, sunnah, makna bersama dengan isteri pada malam Jumaat. Maknanya menyebabkan isteri dia mandi dan dia mandi. Dan dia juga mandi. Dia mandi. Ialah makna bersama malam, mandi lepas sembahyang subuh, lepas solat subuh. Jangan sembahyang subuh tak mandi pula. Maknanya bersama malam, kemudian masuk subuh, kemudian lepas tu dia kemudian selepas itu dia mandi Jumaat. Boleh dapat lah kan, boleh dapat kan. Tapi kalau jangan sampai semayang subuh tak semayang, pastikan semayang subuh. Maknanya kalau nak mandi Jumaat tu selepas waktu subuh, maka mandi Jumaat. Sebab mandi Jumaat bermula dari lepas subuh dah masuk. Okey, boleh dapat. Okey, sambung. Faham kan? Jadi tak ada pertentangan lah. Maknanya dia boleh buat tu mandi Jumaat tu niat daripada lepas solat waktu subuh. Okey? Okey, sambung. Wa an Abi Lubabah bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa 'azamuha 'indallah wa huwa a'zamu 'indallah min yaumil adha wa yaumil fitr fihi khamsu khilalin khalaqallahu fihi adam wa abatallahu fihi adama ila al-ard wa fihi tawaffallahu adam wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tah ma lam yas'al haraman wa fihi taqumu as-sa'ah ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ah. Rawahu Ibnu Majah. Babun fi fadlil jumu'ah. Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Mundhir. Abu Lubabah ni namanya Rifa'ah bin Abdul Mundhir. Okey. Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumaat ialah penghulu segala hari dan hari yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada hari raya korban dan hari raya puasa. Pada hari itu berlaku 5 perkara. Mana antara peristiwa besar yang berlaku pada hari Jumaat. Tak dinafikan ada peristiwa lain, tapi ini antara 5 peristiwa besar yang berlaku pada hari Jumaat. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Yang kedua, Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam AS ke bumi pada hari Jumaat. Yang ketiga, Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Yang keempat, pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah Ta'ala pasti menunaikan permintaan hambanya apabila dia meminta sesuatu pada waktu itu, selagi dia tak meminta perkara yang haram. Yang kelima, pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Semua malaikat yang hampir dengan Allah Ta'ala, langit, bumi, angin, bukit dan laut, takut akan hari Jumaat kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ni hadis ni makna dia jelas. Kita baca sedikit. Kita baca semula Okey, Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumaat ialah penghulu segala hari. Sayyidul ayyam. Hari Jumaat ialah penghulu segala hari. Maknanya dalam seminggu hari yang paling utama ialah hari Jumaat. Dalam seminggu hari yang paling utama hari Jumaat. Maknanya ketua hari. Dalam setahun, kalau dalam tempoh setahun, hari yang paling utama adalah hari Arafah. Hari Arafah. Cuma ada ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan bahawa ada juga mengatakan Lailatul Qadar. Juga ada. Tapi kesimpulan secara umumnya dalam tempoh setahun hari yang paling afdal ialah hari Arafah. Dalam tempoh setahun hari Arafah. Tapi dalam seminggu hari yang paling utama ialah hari Jumaat, ketua hari. Sebab itu kadang-kadang ada orang buat haji. Hari Arafah bertepatan hari Jumaat. Maknanya penghulu hari dalam setahun, hari yang paling afdal dalam setahun berhimpun pada hari Jumaat. Yang mana hari yang paling afdal dalam tempoh seminggu. Macam Nabi SAW. Nabi SAW buat haji. Dan hari Arafah ketika Nabi buat haji itu 9 Zulhijjah ialah bertepatan hari Jumaat. Hari Jumaat, hari itu hari Jumaat dan hari itu juga hari Arafah.
Makna itu kelebihan. Yalah, kadang Allah rezekikan pada masa-masa yang tertentu. Okey, sambung. Jadi hari Jumaat ialah penghulu segala hari. Sebab itu Imam Syafi'i rahmatullah alaih sebutkan bahawa ada 5 malam yang mana doa dikabulkan. Dan 5 malam tu semua malam yang utama. Yang saya nak sentuh iaitu apa dia? Yang Imam Syafi'i rahmatullah sebutkan, iaitu salah satu dari 5 malam tu malam Jumaat. Dan 5 malam Jumaat ni paling mudah kita temui, iaitu pada setiap minggu malam Jumaat. Kerana itu malam, kalau kita nak jaga amalan sebenarnya, bermula dari malam Jumaat lagi dah perlu jaga amalan. Sampailah kepada habisnya hari Jumaat, iaitu bila masuknya Maghrib. Maghrib masuk hari Sabtu. Sepanjang hari Jumaat tu dah perlu jaga amalan. Sebab itu disunatkan banyakkan selawat dan baca Al-Kahfi, ialah bermula daripada malam Jumaat. Bermula dari malam Jumaat dan disunatkan banyakkan selawat, banyakkan membaca surah Al-Kahfi. Kan? Disunatkan. Okey, baik. Okey, tapi cuma ada Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam Al-Adhkar pada sentuh bahawa Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan bahawa aku suka kalau orang tu nak baca Al-Kahfi pada awal pagi. Maknanya kalau nak baca Al-Kahfi boleh pada malam, tapi juga baca pada awal pagi. Baca surah Al-Kahfi. Tengoklah pada mana yang mudah. Tidak ada masalah. Okey, sambung. Jadi ia lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada hari raya kurban dan hari raya. Kan? Maknanya hari Jumaat lagi afdal daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumaat. Kan? Sambung. Jadi pada hari itu berlaku 5 perkara. Pada hari itu berlaku 5 perkara. Ada dalam riwayat lain sebutkan bahawa hari Jumaat ni Allah Ta'ala pilih untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau hari orang Yahudi, Allah bagi kepada mereka hari Sabtu. Dan kalau Nasara, Allah bagi kepada mereka hari Ahad. Dan hari yang paling utama bahkan disebut juga antara hari raya bagi orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah hari Jumaat. Okey, sambung. Pada hari itu berlaku 5 perkara, kan? Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam AS ke bumi pada hari Jumaat. Yang ketiga, Allah mewafatkan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Yang keempat, pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah Ta'ala pasti menunaikan permintaan hamba-Nya. Apabila dia meminta sesuatu pada waktu itu, selagi dia tak meminta perkara haram. Tapi waktu itu dirahsiakan. Tapi ada hadis yang lain juga sebut. Ada hadis yang sebut bahawa waktu itu ialah lepas asar hari Jumaat. Lepas asar. Ada riwayat lain sebutkan ialah waktu imam duduk khutbah tu. Dalam khutbah tu imam duduk, waktu tu imam duduk. Dan ini berlaku ikhtilaf di kalangan ulama. Imam Suyuti rahmatullah alaih dia terangkan 12 waktu, ikhtilaf ulama. Bilakah dalam menentukan waktu bila tu? Yang waktu yang kalau satu orang tu doa, Allah pasti kabulkan. Maknanya kalau waktu tu betul-betul tepat dengan waktu yang Allah tetapkan tu, apa saja dia minta, maka Allah kabulkan. Selagi tak minta perkara haram. Dalam riwayat lain ada disebutkan, apa maksud minta perkara haram? Contoh dia minta perkara hajat yang mana melanggar perintah Allah. Kan? Minta. Contoh kata dia minta, ya Allah, kan? Dia dalam riwayat lain sebutkan putuskan silaturahim. Minta satu perkara yang boleh memutuskan silaturahim. Itu perkara haram. Itu Allah tak kabulkan. Itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia minta satu benda, perkara yang nak hancurkan orang lain. Itu bagi aku ni supaya aku nak hancur kat dia, nak balas dendam. Jadi itu tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kelima, pada hari Jumaat berlaku kiamat. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Bila tu tak tahu. Bila tak tahu. Tapi dalam hadis ni disebutkan bahawa pada hari Jumaat berlakunya kiamat. Semua malaikat yang hampir dengan Allah Ta'ala, langit, bumi, angin, bukit dan laut takut akan hari Jumaat. Kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Mana setiap minggu lah, kan? Kita habiskan sikit lagi. Nanti kan kita azan, lepas tu kita cepat habiskan. Bahkan yang depan-depan ni mudah saja. Okey, baik. Okey. Jadi kerana apa? Kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Maksudnya setiap minggu para malaikat dan makhluk yang lain kesemuanya takut bila datangnya hari Jumaat. Kita baca satu hadis sebelum azan, betul kita sambung. Kita habis lagi 2 hadis. Hadis yang depan pun saya nak terang pendek je. Okey, Nabi Hurairah radhiyallahu, nanti saya baca satu hadis ni lepas tu azan. Tak apa, pergi dulu. Okey. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumin jumu'ah wa ma min dabbatin illa wa yatafza'u yaumal jumu'ah illa hadaini thaqalaini al-jinni wal ins, rawahu Ibn Hibban wa isnaduhu sahih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari tidak terbit dan terbenam pada mana-mana hari yang lebih afdal daripada hari Jumaat. Yakni hari Jumaat ialah hari yang paling afdal. Okey, baik. Semua binatang yang melata takutkan hari Jumaat. Binatang melata ni maksudnya sama ada yang berjalan ke, yang merangkak ke, maknanya dia bergerak di atas bumi. Semua binatang yang melata takutkan hari Jumaat, iaitu takut-takut kiamat akan berlaku pada hari itu. Kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia dia secara umumnya tak takutkan hari Jumaat. Tapi makhluk yang lain bila datang di hari Jumaat, walaupun hari Jumaat tu mulia, tapi mereka takut kerana dalam hadis ada diberitahu bahawa pada hari Jumaat akan berlakunya kiamat. Tapi bila hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Azan lu. Hadis 130 sambung. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla fiha illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'da al-'asr. Rawahu Ahmad Al-Fathur Rabbani. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu waktu apabila seseorang Islam berdoa kepada Allah Ta'ala bertepatan dengan waktu itu, maka doanya pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Waktu itu ialah selepas solat asar. Waktu itu ialah selepas solat asar. Dalam hadis ni, riwayat Ahmad ni sebutkan bahawa waktu tu lepas solat asar. Tadi mana waktu yang mana satu orang tu kalau doa, Allah pasti akan kabulkan doa dia. Tapi ada riwayat lain. Baca bawah pula. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salah. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang waktu mustajab pada hari Jumaat. Maksudnya hadis ni ada lagi depan dia, tapi ini hadis ni diambil tempat yang baginda terangkan bila waktu mustajab tu. Bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang waktu mustajab pada hari Jumaat. Waktu itu bermula daripada ketika imam duduk untuk memulakan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Hadis riwayat Muslim. Waktu itu bermula daripada ketika imam duduk untuk memulakan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis, kita baca di bawah tu. Terdapat hadis-hadis lain lagi dalam menentukan waktu penerimaan doa pada hari Jumaat. Oleh itu hendaklah mengambil berat untuk menambahkan doa dan ibadat sebanyak mungkin sepanjang hari Jumaat. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Ini syarah Imam Nawawi ni dalam kitab Adhkar ni. Ini Imam Nawawi kata dalam kitab Adhkar. Okey, baik. Jadi maknanya dalam hadis yang kita baca tadi, hadis pertama bagi tahu bahawa waktu yang mana doa mustajab tu ialah waktu asar, lepas asar. Maknanya lepas hari Jumaat waktu asar sampailah ke waktu maghrib. Dan kalau hadis yang riwayat Muslim pula bagi tahu bahawa dia daripada imam duduk untuk khutbah sampailah selesai solat. Okey, kalau waktu asar sampailah ke maghrib, itu mudah kita faham, itu jelas waktu tu. So waktu tu memang lepas kita sembahyang asar banyak waktu untuk kita doa, zikir dan sebagainya. Tapi kalau waktu daripada imam duduk untuk khutbah sampailah selesai solat, waktu tu imam baca khutbah, kita disunatkan dengar. Kita disunatkan untuk dengar. Bagaimana kita nak doa? Waktu tu cara kita nak doa. Kan sebab kan imam duduk, lepas tu azan, lepas tu imam khutbah, dan hadis tadi kita baca bila khutbah disunatkan dengar. Dengar dengan teliti. Kita tak disunatkan untuk doa waktu tu. Dengar dengan teliti. Jadi kalau kita nak amalkan hadis tu, ialah kita berdoa pada waktu-waktu yang imam tak khutbah. Bila? Bila imam duduk
antara dua khutbah. Kan imam duduk kan, waktu tu tak ada lama sangat, tapi waktu tu doa. Waktu tu doa. Doa lah apa-apa hajat kita. Tapi sebaiknya sebutlah hajat akhirat tu. Paling kurang mungkin doa Allahumma inni contoh doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Doa ni merangkumi semua. Aku nak kemaafan dan afiah dunia dan akhirat. Kan? Atau ya Allah, mudahkanlah hajat aku sekian. Waktu tu pendek doa. Waktu tersebut. Waktu tu tak ada khutbah. Dan kemudian lepas tu bila apa lagi? Dalam khutbah imam ada doa, khatib ada doa dalam khutbah kedua. Waktu tu bila khatib doa, maka kita ambil berat untuk aminkan doa khatib. Tapi bukan dengan amin kuatlah. Amin yang perlahan. Jadi mudah-mudahan bila khatib doa, dan juga doa itu merangkumi untuk orang beriman semuanya, dan juga doa kebaikan untuk negara dan negeri, maka waktu itu juga kita aminkan. Dan insya-Allah juga termasuk dalam hadis ni. Maknanya bila khatib doa kita amin lah. Bila kita aminkan, khatib pun dapat, makmum yang mendengar pun dapat. Jadi senang kesimpulannya, maknanya bila time imam duduk antara dua khutbah, kita aminkan, kita berdoa. Dan bila khatib berdoa, kita aminkan. Kita aminkan doa khatib. Amin. Doa perlahannya. Kita aminkan perlahannya. Amin, amin, amin. Tak disunatkan kuat waktu tu. Nak angkat tangan pun boleh, tak nak angkat tangan pun tak apa, terpulang. Tapi nak angkat tangan, dalil angkat tangan pun ada. Baik. Waktu tu nak angkat tangan pun boleh. Baik, disunatkan juga. Ada setengah ulama mengatakan disunatkan angkat tangan. Jadi tapi okey, kemudian lepas tu selepas selesai daripada habis khutbah, waktu tu juga ada masa pendek. Sementara tengah tunggu imam nak suruh luruskan saf, waktu tu juga boleh doa. Rebut peluang tu. Waktu tu juga boleh doa. Berdoa sampailah selesai solat. Dalam solat juga kita boleh doa, kan? Contoh dalam sujud, kan? Kita juga boleh doa pada waktu sujud. Jadi maknanya waktu kesempatan tu kita gunakan kesempatan tu untuk berdoa. Kalau lepas asar juga kita ambil berat, kan? Sayang ni negara kita ni secara umum kadang-kadang orang cuti lepas asar, orang cuti hari Jumaat. Oleh kadang-kadang orang cuti hari Jumaat, lepas Jumaat, lepas mayang asar, waktu tu baru keluar pejabat. Waktu tu semua pergi shopping mall. Sedangkan waktu tu waktu doa makbul. Bukan salah, tak salah. Tidaklah kata salah waktu tu tak boleh pergi shopping mall. Tapi maksudnya kadang waktu tu disia-siakan macam tu saja tanpa dilakukan ibadat dan juga doa. Sebab itu saya melihat ramai daripada guru-guru saya masa di Pakistan dulu, mereka selepas mayang asar sampailah habis waktu maghrib, mereka tak akan jumpa orang waktu tu. Waktu tu tak terima tetamu. Kalau waktu lain mereka terima tetamu, tapi hari Jumaat khususnya solat asar sampailah ke solat maghrib selepas mayang Jumaat, waktu tu tak, mereka duduk di mana-mana kawasan, dalam bilik ke apa ke, tak jumpa orang. Waktu tu khusus mereka lakukan ibadat sebanyak-banyaknya. Maknanya ibadat waktu tu apa? Doa lah, doa, zikir, selawat. Dan juga disunatkan banyakkan selawat waktu tu. Ada riwayat lain sebutkan 80 kali selawat selepas mayang asar hari Jumaat, 80 kali, maka diampunkan dosa 80 tahun. Itu disebutkan di dalam satu hadis. Baik. Jadi maknanya waktu tu diambil kesempatan untuk banyakkan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah contoh kata hari Jumaat datang, maknanya kalau kita tak dapat nak ambil berat banyak waktu pun, tapi paling kurang ambillah berat dua waktu ni. Kerana dua waktu ini disebutkan dalam hadis. Satu ketika imam dah duduk tu sampailah selesai solat Jumaat, dan yang kedua lepas asar. Lepas asar di Jumaat tu tak salah nak pergi kedai ke nak beli barang ke, tapi paling kurang dekat-dekat nak maghrib ke ataupun pada awal lepas mayang asar tu ke, banyakkan zikir dan berselawat pada waktu tersebut. Khususnya waktu tu banyakkan selawat waktu tersebut. Baik, wallahu alam.